Hai, bertemu lagi kita kali ini dalam Fokus SPM 2020-2021. Okey, sebelum cikgu meneruskan perbincangan pada kali ini, cikgu harap anda semua dapat subscribe channel cikgu ini sebagai tanda sokongan. Okey, kali ini cikgu akan bincangkan tentang tema 12 tingkatan 5 bab 9. Okey, tajuknya ialah Malaysia dalam kerjasama antarabangsa. Okey, apa yang kita fokus dalam bab 9 ini? Apa ya? Okey, yang pertama adalah dasar luar Malaysia dan satu lagi adalah ASEAN. Okey, dua tema ini cikgu akan fokus dengan lebih lanjut. Okey, anak-anak sekalian. Hubungan Malaysia ada dua bentuk, iaitu hubungan bilateral dan hubungan multilateral. Okey, ingat kembali, hubungan bilateral bermaksud hubungan secara terus dengan sesebuah negara. Okey, contohnya Malaysia mengadakan hubungan dengan negara jiran kita, iaitu Singapura ke, Filipina ke, ataupun Thailand. Okey, dan hubungan multilateral pula ialah hubungan dalam bentuk kumpulan ataupun pertubuhan. Contohnya ASEAN. Contohnya Mafindo. Contohnya OIC. Okey, faham. Seterusnya, matlamat dasar luar Malaysia. Okay, yang pertama, menjamin keselamatan rakyat dan negara. Yang kedua, memelihara kepentingan nasional dan mengekalkan kedaulatan negara. Yang ketiga, menggalakkan pembangunan dan kemajuan ekonomi. Yang keempat, mengekalkan keamanan sejagat melalui kerjasama antarabangsa, dan satu lagi, menjadi warga global yang bertanggungjawab dan peka terhadap usaha memupuk kesejahteraan dunia. Okey, ada 5 faktor penggubalan dasar luar Malaysia. Yang pertama, faktor sejarah, faktor ekonomi, faktor politik, faktor geografi dan faktor demografi. Perkembangan dasar luar Malaysia ada 3 tahap. Itu tahap pertama di bawah Tunku Abdul Rahman, itu dasar Pro Barat. Tahap kedua di bawah Tun Abdul Razak dan Tun Hussein On, iaitu dasar berkecuali dan berbaik-baik dengan semua negara. Dan tahap ketiga di bawah Tun Dr. Mahathir Mohamad, iaitu mengekalkan dasar tahap kedua tetapi menekankan kepentingan ekonomi. Okey, soalan. Okey, soalan AC. Sejak mencapai kemerdekaan, dasar luar Malaysia sentiasa berubah mengikut perubahan masa dan perkembangan dunia. Itu stimulus. Soalan dia ada 3 pecahan. Pecahan yang pertama A, apakah bentuk hubungan luar? 4 markah. B, terangkan faktor yang menjadi asas kepada penggubalan dasar luar Malaysia. 8 markah. Dan C, huraikan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam mengekalkan hubungan luar masa kini. Itu soalan kebat dan markah yang diperuntukkan ialah 8. Mari kita jawab soalan A. Apakah bentuk hubungan luar Malaysia? Jangan lupa kata kunci soalan. Bentuk hubungan luar. Berapa markah? 4 markah. Jangan lupa ya pelajar, jawab mesti tengok berapa markah yang
diperuntukkan, yang diperlukan. Jangan main jawab sahaja. Okey, jawapannya ialah bentuk hubungan luar Malaysia yang pertama ialah bilateral. Okey, bilateral. Apa dia bilateral? Oh, masuk. Bilateral itu hubungan terus dengan negara tertentu. Contohnya hubungan Malaysia dengan Singapura. Bentuk hubungan luar Malaysia kedua ialah multilateral, iaitu bentuk kumpulan. Contoh negara ASEAN. Okey, tadi cikgu lupa tanda. Terus. Okey. Walaupun 6 markah tetapi markah penuh adalah 4. Okey. Seterusnya, kita tengok pula soalan B. Terangkan faktor yang menjadi asas kepada penggubalan dasar luar Malaysia. Okey, jawapan ni dia nak soalannya faktor yang menjadi asas. Berapa markah? 8 markah. Ada berapa faktor? Okey, kita dah belajar sebelumnya ada berapa faktor. Okey, 8 markah panjang jawapan dia. Okey, jawapannya ialah nampak? Ui, banyaknya. Okey, kita tengok satu-satu. Okay, faktor yang menjadi asas penggubalan dasar luar Malaysia ialah yang pertama ni, faktor sejarah. Malaysia adalah sebahagian daripada Kesultanan Melayu Melaka. Hubungan dengan negara luar telah terjalin sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Mereka menjalinkan hubungan perdagangan dengan negara China, Arab, Siam dan negeri-negeri Kepulauan Melayu. Malaysia pernah menjadi tanah jajahan British. Selepas merdeka, Malaysia menyertai Commonwealth dan menjalinkan hubungan dengan Britain, Australia, New Zealand dan negara Commonwealth yang lain. Okey, cikgu, dah 2, 4, 6, 8 markah. Perlukah kita jawab faktor yang seterusnya? Ya, perlu. Jawab sekurang-kurangnya 2 faktor. Okey, faktor yang kedua ialah faktor ekonomi. Malaysia mengamalkan pasaran bebas. Malaysia menjalinkan hubungan baik dengan membantu memajukan ekonomi negara lain. Malaysia merupakan negara pengeluar utama biji timah, menjalinkan hubungan ekonomi dengan Britain, Amerika Syarikat kerana mengharapkan pasaran dan modal dari negara tersebut. Okey, dah lebih markah. Jadi, tak salah kita nak jawab lebih, jangan lebih panjang sangat ni, cikgu bagi lebih ni. Okey. Boleh jelas. Seterusnya soalan C. Huraikan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam mengekalkan hubungan luar Malaysia. Sama juga, cari kata kunci cabaran. Mengekalkan hubungan luar. Berapa markah? 8 markah. Soalan apa? Soalan kebat. Jadi, jawab. Jangan tak jawab. Okey. Cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam mengekalkan hubungan luar masa kini ialah isu pendatang asing tanpa izin parti dari negara jiran. Kebanjiran parti ini telah menggugat ekonomi dan sosial masyarakat tempatan. Contohnya, pekerjaan kebanyakan dipenuhi oleh parti. Cabaran seterusnya ialah isu alam sekitar seperti pembakaran hutan di Indonesia sehinggakan jerebu melanda negara. Masalah pencemaran udara ini sukar mendapat komitmen negara jiran.
Okey, sukar mendapat komitmen negara jiran dan penyelesaian sukar diperolehi. Itu cabaran seterusnya. Seterusnya, isu penyeludupan dadah yang merentasi sempadan dan isu penyeludupan barang keperluan pengguna. Cabaran ini terpaksa diharungi oleh kerajaan Malaysia dan pihak kuasa tempatan. Juga, Malaysia dituduh sebagai negara mempunyai pengganas. Seterusnya, masalah penculikan di Sabah oleh kumpulan militan dari Filipina dan pencerobohan pengganas dari Kepulauan Sulu, Filipina di Lahad Datu, Sabah. Okey, itu jawapan. Dan last ni cikgu bagi inferen. Jangan lupa calon-calon inferen ni walaupun tak ada markah tetapi ia mempengaruhi kematangan untuk calon-calon dalam menjawab dalam mendapat markah penuh. Semua cabaran ini terpaksa dihadapi oleh Malaysia dalam mengekalkan hubungan luar masa kini. Okey, dapat 8 markah. Okey, dapat kan? Okey, calon ini dapat 20 markah. Okey, senang kan? Dah habis. Terima kasih semua kerana sudi menonton perkongsian yang cikgu bagi ini. Okey, cikgu harap semua calon mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan SPM tahun ini. Dan sebelum cikgu akhiri, jangan lupa subscribe channel cikgu. Terima kasih semua. Bye.